Tanya mana-mana rakyat Malaysia hari ini, siapa yang mempunyai infrastruktur lebih baik, Malaysia atau Indonesia? Hampir semua akan jawab Malaysia tanpa berfikir panjang. Dan kalau soalan itu ditanya 5 atau 10 tahun lalu, jawaban itu memang betul. Tapi pada tahun 2026, jawaban itu sudah tidak semudah itu lagi. Realitinya, jurang infrastruktur antara Malaysia dan Indonesia sudah berubah secara senyap. Ia bukan lagi jurang satu arah, ia kini jurang yang kompleks, di mana Malaysia masih mendahului dalam beberapa aspek, tetapi Indonesia sudah mengatasi dalam aspek lain. Dan yang paling mengejutkan, ramai rakyat Malaysia langsung tidak sadar perubahan ini sedang berlaku. Kenapa ini penting? Sebab infrastruktur bukan sekadar jalan raya atau bangunan tinggi. Ia menentukan berapa lama Anda terperangkap dalam trafik setiap hari. Ia menentukan sama ada Anda boleh bergerak dengan cepat atau tidak. Ia menentukan bagaimana Anda bayar makanan, beli barang, dan akses internet. Pendek kata, ia menentukan kualiti hidup Anda setiap hari. Jadi bila persepsi kita tentang infrastruktur sudah ketinggalan, keputusan dan pandangan kita tentang masa depan juga boleh jadi silap. Sebelum kita teruskan, saya nak buktikan sesuatu. Seorang kawan saya pernah cakap, topik infrastruktur ni bosan, kau takkan dapat subscriber. Jadi hari ini kita nak buktikan dia salah. Kalau Anda percaya topik seperti ini sebenarnya penting dan membuka mata, tekan subscribe sekarang. Kita tunjuk bahawa cerita seperti ini memang layak untuk dikongsi. Sekarang, kita perlu faham dulu kenapa ramai rakyat Malaysia masih mempunyai persepsi lama tentang infrastruktur Indonesia. Sebab pertama ialah pengalaman yang terhad. Kebanyakan rakyat Malaysia yang pergi ke Indonesia, mereka pergi ke Bali. Dan Bali ialah destinasi pelancongan. Apa yang mereka nampak? Pantai, sawah padi, jalan kecil, suasana santai. Mereka tidak nampak MRT Jakarta, tidak nampak rangkaian Transjakarta, tidak nampak pembangunan berskala besar di ibu kota. Jadi persepsi mereka tentang Indonesia dibina berdasarkan tempat percutian, bukan realiti infrastruktur sebenar negara itu. Sebab kedua ialah liputan media. Di Malaysia, perkembangan infrastruktur Indonesia jarang dilaporkan secara konsisten dan mendalam. Mungkin kita dengar sekali dua tentang kereta api laju Hush, tapi kita tidak didedahkan secara berterusan tentang bagaimana Jakarta berubah, bagaimana sistem pengangkutan mereka berkembang, atau bagaimana proyek mega sedang dibina serentak. Bila maklumat tidak sampai, persepsi tidak berubah. Sebab ketiga ialah bias psikologi. Ini sifat manusia. Bila kita sudah percaya negara kita lebih maju, kita cenderung menolak atau mengabaikan maklumat yang mencabar kepercayaan itu. Kita rasa selesa dengan apa yang kita sudah tahu. Tapi masalahnya, dunia tidak berhenti berubah hanya kerana kita tidak mengikuti perkembangan. Sekarang, soalan jujur untuk Anda. Bila kali terakhir Anda melawat Jakarta atau bandar besar di Indonesia selain Bali? Adakah dalam 3 tahun terakhir? Atau lebih daripada 5 tahun? Atau mungkin tidak pernah? Cuba komen jawaban Anda, sebab ini akan menentukan sejauh mana persepsi kita masih relevan atau sudah ketinggalan. Baik, sekarang kita mula dengan adil. Kita lihat dulu aspek di mana Malaysia masih mendahului. Ini penting supaya perbandingan ini seimbang dan jujur. Pertama ialah kematangan rangkaian rel. Kuala Lumpur mempunyai sistem MRT, LRT, monorail dan komuter yang sudah lama beroperasi. Rangkaian ini luas, stabil dan terus berkembang. Pengguna sudah biasa, sistem sudah matang. Tambahan pula, kos seperti pas bulanan memberikan nilai yang sangat baik. Jakarta baru memulakan MRT pada 2019 dan walaupun berkembang, rangkaiannya masih belum setanding dari segi kematangan dan liputan. Dalam aspek ini, Malaysia masih di hadapan. Kedua ialah kualiti jalan raya secara purata. Malaysia mempunyai rangkaian lebuh raya yang sangat baik dengan penyelenggaraan yang konsisten. Perjalanan antara negeri lebih lancar dan selesa. Di Indonesia, walaupun lebuh raya tol baru seperti Transjava sangat moden, kualiti jalan masih tidak sekata, terutama di kawasan luar bandar dan pulau terpencil. Ini disebabkan cabaran geografi yang jauh lebih besar. Ketiga, ialah infrastruktur asas seperti bekalan air dan elektrik. Malaysia mempunyai kadar capaian yang hampir menyeluruh. Di Indonesia, masih terdapat kawasan yang belum menikmati akses sepenuhnya, terutamanya di wilayah terpencil. Ini bukan kerana kekurangan usaha, tetapi kerana skala negara yang sangat luas dengan ribuan pulau. Keempat ialah lapangan terbang.
KLIA kekal sebagai salah satu lapangan terbang terbaik di rantau ini dari segi pengalaman pengguna. Walaupun lapangan terbang di Jakarta semakin baik dan berkembang, KLIA masih mempunyai kelebihan dari segi konsistensi dan kualiti keseluruhan. Jadi, ya, Malaysia masih mempunyai kekuatan yang sangat jelas. Dan itu sesuatu yang patut dihargai. Tapi sekarang kita masuk bahagian yang ramai tidak jangka. Mari kita lihat aspek di mana Indonesia bukan sahaja mengejar, tetapi sudah mengatasi Malaysia. Pertama, kereta api laju. Indonesia kini mempunyai Hush, kereta api laju pertama di Asia Tenggara yang beroperasi sehingga 350 km sejam. Ia menghubungkan Jakarta dan Bandung dalam masa yang jauh lebih singkat. Malaysia pula merancang proyek kereta api laju selama bertahun-tahun, tetapi akhirnya dibatalkan. Dalam aspek ini, Indonesia jelas mendahului. Kedua ialah sistem BRT. Transjakarta bukan sekadar sistem bus biasa. Ia adalah antara sistem BRT terbesar di dunia, dengan ratusan kilometer laluan khas dan jumlah penumpang harian yang sangat tinggi. Sistem ini cekap, murah dan berskala besar. Malaysia mempunyai sistem bus yang baik, tetapi tidak pada skala dan integrasi seperti ini. Ketiga, ialah pembayaran digital. Di Indonesia, sistem QRIS digunakan secara meluas, dari restoran besar hingga ke penjual kecil di tepi jalan. Penembusannya sangat tinggi dan menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Di Malaysia, pembayaran digital berkembang pesat, tetapi belum mencapai tahap penyebaran yang sama di semua lapisan masyarakat. Keempat, ialah integrasi pengangkutan. Jakarta mempunyai sistem yang semakin terintegrasi melalui satu platform, memudahkan pengguna merancang perjalanan dan membuat pembayaran merentasi pelbagai mod pengangkutan. Di Kuala Lumpur, integrasi masih wujud, tetapi belum sepenuhnya lancar dan menyeluruh. Sekarang, saya nak tanya Anda, adakah Anda terkejut bahwa Indonesia sudah mendahului dalam beberapa aspek ini? Atau ini sesuatu yang Anda sudah jangka? Tinggalkan komen Anda. Dan sekarang, inilah bahagian yang paling ramai tidak tahu. Infrastruktur yang benar-benar menunjukkan perubahan besar. Indonesia sedang membina ibu kota baru, Nusantara. Sebuah bandar yang dibina dari kosong. Dengan konsep bandar pintar, penggunaan tenaga boleh diperbaharui, dan perancangan jangka panjang yang sangat besar. Ini bukan proyek kecil. Ini adalah proyek berskala global yang akan menentukan masa depan negara itu untuk dekad akan datang. Malaysia pernah membina Putrajaya, dan itu satu pencapaian besar. Tetapi dari segi skala, visi dan momentum, Nusantara berada pada tahap yang berbeza. Dan ini membawa kita kepada perkara paling penting, momentum. Hari ini, mungkin Malaysia masih mempunyai kelebihan keseluruhan dalam beberapa aspek. Tetapi persoalan sebenar bukan siapa lebih baik hari ini. Persoalan sebenar ialah siapa yang bergerak lebih pantas ke arah masa depan. Indonesia kini sedang membangunkan pelbagai proyek mega secara serentak. Dari kereta api laju, ke pembangunan ibu kota baru, ke pengukuhan rangkaian digital dan pengangkutan, momentum ini sangat kuat. Malaysia pula bergerak dengan lebih berhati-hati, dengan kurang proyek mega baru yang diumumkan pada skala yang sama. Dan dalam dunia infrastruktur, momentum adalah segalanya. Negara yang membina lebih banyak hari ini akan mendominasi esok. Jadi bila kita lihat keseluruhan gambaran, satu perkara menjadi jelas. Jurang infrastruktur antara Malaysia dan Indonesia bukan lagi mudah. Ia bukan lagi cerita satu negara lebih maju daripada yang lain. Ia kini cerita tentang dua negara yang masing-masing kuat dalam bidang berbeza, tetapi bergerak pada kelajuan yang berbeza. Sekarang saya nak tanya Anda sekali lagi. Selepas melihat semua ini, adakah persepsi Anda berubah? Dan jika Anda diberi kuasa, apakah satu proyek infrastruktur yang Anda rasa Malaysia perlu bina segera untuk kekal kompetitif? Saya benar-benar nak baca pandangan Anda. Jadi tinggalkan komen sekarang. Kalau video ini membuka mata Anda, tekan butang suka dan subscribe. Kita bukan sekadar bercakap tentang negara mana lebih hebat. Kita bercakap tentang realiti yang membentuk kehidupan kita setiap hari. Dan seperti yang saya kata tadi, kita nak buktikan bahwa cerita seperti ini bukan membosankan. Ia penting. Dan ia layak untuk sampai kepada lebih ramai orang.